Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak Melaka, Tuan Pengerusi dan ahli lembaga Masjid Tun Khalil, ahli-ahli jawatan kuasa, pimpinan JPKK, Datuk Sidang, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat ya, insya-Allah. Insya-Allah kita buka majlis kita, perbincangan kita ataupun munakasyah kita pada pagi ini sebagai tazkirah ataupun sebagai ulangan ataupun ingatan atau pendidikan sedikit yang dapat saya berikan dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita yang telah mendahului kita dan mereka yang berjasa kepada kita. Kepada mereka semua dengan lafaz kita ucapkan syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu dan tidak lain dan tidak bukan kehidupan yang sementara ini pasti kita akan tinggalkan, dan insyaAllah tahun 2020 pun kita akan tinggalkan. Kita akan masuk melangkah kepada tahun 2021 dengan harapan, dengan cita-cita, dengan azam, dengan doa, tawakal, usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun 2021 yang akan menjelang ini lebih baik dan lebih sejahtera kepada kita, dan kita masih lagi orang kata berlawan, berjuang walaupun vaksin telah ada, tapi menunggu keberkesanan, kesesuaian sebagai ikhtiar manusia tuan-tuan. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa bagi kita Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan khususnya telah pun memutuskan iaitu pengambilan vaksin bagi pencegahan COVID-19 ini adalah suatu yang dibenarkan atau yang diharuskan. Dan dua keadaan yang akan berlaku iaitu kalau tidak ada pilihan wajib bagi mereka yang berisiko, yang orang kata sakit atau yang mempunyai terdedah, itu menjadi prioriti siapa tadi. Dan yang kedua bagi yang tak ada bergejala tapi ada keharusan, ambillah. Sementara orang kata walaupun ujian klinikal ataupun kajian makmal untuk menentukan orang kata tahap kepatuhan syariahnya 100%. Yang kedua, kalau ada kesan sampingan masih lagi dalam percubaan, dan ini ikhtiar kita. Jadi pada ke tahap ini ialah harus pada kita untuk melaksanakan atau mengambil vaksin COVID-19 yang sekarang ini ada beberapa negara tengah memproses, dan Malaysia pun orang kata masih orang kata bergantung kepada pembekal luar, sama ada daripada Amerika atau daripada Jerman atau daripada China. Itu adalah sebahagian daripada orang kata pembekal dunia yang ada, insya-Allah. Dan dari semasa ke semasa saya yakin keadaan pihak berkuasa MKN
Melaka macam saham semalam 90 bukan berarti orang Melaka yang kena, tapi kes itu ialah kes orang kata dipindahkan daripada Kuala Lumpur ataupun daripada mana tempat untuk khususnya dalam kluster penjara tuan-tuan. Pada pengamatan awam masih terkawal, pada orang kata laluan orang kata kehidupan seharian kita masih terkawal, tapi bila kes tu transfer maka adalah orang kata kesukaran oleh pihak-pihak yang tertentu. Umpamanya kalau kita lihat dari sudut penjara, penahanan dan sebagainya, kalau sebelum ini orang kata pusat-pusat tahanan kepadatannya orang kata sejumlah lah tertentu, katalah 1000 dengan jarak orang kata yang padat. Tapi bila dah ada COVID-19 ni, dia orang terpaksa mengurangkan penghuni-penghuni dalam sel ataupun dalam bilik kawalan tersebut. Lalu terpaksalah ditransferkan kes-kes tersebut ke negeri-negeri yang ada kelebihan ataupun ruang-ruang yang boleh ditampung. Kadang-kadang kita panik juga tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita doakan semoga ikhtiar dan usaha kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan kita semua insya-Allah. Dan apabila kita bercakap tentang kehidupan, sudah pasti kehidupan kita ini bukanlah bersifat kekal. Kehidupan kita ini bukanlah bersifat orang kata selama-lamanya. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sifat kita adalah sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang hidup ataupun semua yang ada di atas muka bumi ini akan musnah. Yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanya Allah sebagai pencipta, wa huwa hayyul la yamut. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta yang hidup dan tidak akan mati. Dan sudah pasti kepada kita dalam kehidupan yang sementara ini apa yang hendak kita bekalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil mahsyar dalam keadaan Allah meridai, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada kita, kita redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Yang pertama syaratnya ialah falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang bersifat soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak pula dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan sudah pasti kematian adalah merupakan satu yang akan berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Manakah kamu ingin lari daripada kematian? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada dalam keadaan pintu yang berkunci, pintu peti yang rapat berkunci, kematian tetap akan datang. Malaikat maut tetap akan datang. Tak ada orang kata ini boleh bilik kebal, ini tak kebal tuan-tuan. Kenapa? Malaikat daripada cahaya. Cahaya ni boleh tembus tuan-tuan. Kalau manusia mungkin kalau pintu berkunci tak boleh masuk. Tapi malaikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, antara tugasnya ialah mencabut nyawa manusia yang dipinjamkan seketika pada kita ketika kita hidup ini. Tiba sampai ajalnya, berhentilah kita. Maka putuslah kita, terpisahlah kita di antara jasad dengan roh. Maka berpindahlah kita dari alam yang bersifatnya sementara kepada suatu alam yang sifatnya baqa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita teruskan perbincangan kita ataupun muzakarah atau tazkirah kita pada perkara yang mengingatkan kepada kita tentang kematian tuan-tuan. Kematian suatu yang pasti.
pada kita ni apa dia? Semua tunggu masa je. Kalau meninggal, jawabnya orang tanya kenapa dia meninggal? Ada asbabnya. Mati bersebab. Mati itu ada sebab. Kemalangan. 2 hari lepas orang Melaka tuan-tuan pergi ulang alik kerja Melaka Penang, langgar lori langgar dia langgar lori 3 tuan-tuan masih muda, masih remaja, masih kanak-kanak, Allah lebih menyayangi dia. Yang kita ni tak dipanggil-panggil lagi. Tak? Kenapa meninggal? Kemalangan. Kenapa meninggal? Sakit. Kenapa meninggal? Jatuh pokok. Kenapa meninggal? Sesak nafas. Kenapa meninggal? Macam-macam dah sebab meninggal. Tapi yang habis sekali meninggal apa sebab? Ajal dah sampai. Itu aja tuan-tuan. Ajal ditakdirkan oleh Allah, yang Allah rahsiakan berapa umur manusia yang kita ini akan duduk tuan-tuan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila ditakdirkan ajalnya sampai, maka tidak akan dicepatkan walaupun sedetik, dan tidak pula dilewatkan walaupun sedetik. Kita yang tidak tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini dilekakan. Kita dilekakan. Alhaakumut takatsur. Kamu dilekakan dengan orang kata kehidupan dunia yang begitu banyak. Dengan apa? Takatsur. Mengumpul-ngumpulkan harta. Kita leka tuan-tuan. Oh, muda lagi, sihat lagi, boleh bekerja. Tidak. Kita tidak halang. Allah tidak, Islam tidak menghalang mengumpul harta. Islam tidak mengarang mengerebut dunia. Malah Nabi SAW mengatakan, kalaulah di tangan kamu ada sebiji benih dan besok akan berlaku kiamat, kata Nabi, tetap juga kena tanam benih itu tersebut. Berusaha, tetap berusaha selagi tidak datang kematian. Tetapi jangan sampai kehidupan kita ini dilekakan. Oleh apa? Daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah bekerja ke mana pun, pergilah bermain di mana pun, pergilah berniaga apa semua, tapi jangan sampai kerja-kerja, tugas-tugas kita tadi melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'u nasan yastaqshiruna qala ama innakum law aktsartum zikra hadhimil lazzat la shaghalakum amma ara fa aksiru zikra hazimil lazzat al maut fa innahu lam ya'ti ala qabri yawmun illa takallama fa yaqul ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, wa ana baitud dud. Fa iza dufina al-'abdu mu'minu qala lahu al-qubru marhaban wa ahla, amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya fa iza wallaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sani'i bika fayattasi'u lahu maddal basar wa yuftahu lahu babun ilal jannah fayatihi min ruhiha wa nasihima wa yashummu min tibiha wa taqarru 'ainuhu bima yara fiha. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, katanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam ke satu tempat sembahyang. Lalu lihat beberapa orang sahabat yang sedang orang kata ketawa, bergurau-gurau. Bukan kata tak boleh gurau, tapi guraunya mungkin berlebih. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menegur mereka dengan bersabda, sesungguhnya ketahuilah
kalau kamu banyak menyebut dan mengingat perkara yang memusnahkan dan menghilangkan kesenangan, tentulah peringatan mengenainya akan menghalang kamu daripada apa yang aku lihat ini. Apa kata Nabi SAW? Kita ni kadang-kadang beleka, kadang-kadang kita ni ketawa. Sampai tempat ketawa kat mana tuan-tuan? Atas masjid pun ketawa. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kita melihat sampai orang kata, bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan sampai pada saat-saat tadi orang kata, kalau masuk pintu tu gagahlah. Tapi dah duduk dalam saf, dah masuk tunggu khutbah Jumaat, khutbah hari raya, jenazah kat depan, orang kata, kalau boleh apa? Biarlah di atas rumah Allah ini, duduknya kita ini duduk beribadat. Duduk kita ini duduknya namanya beriktikaf. Duduk kita ini ialah duduk kita memutuskan sementara dengan kelekaan kesibukan kita dengan tugas duniawi untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setakat bertanya khabar, apa khabar, bila balik, bagi saya munasabah. Ini kadang-kadang tuan-tuan cerita apa? Cerita padang golf pun kat atas masjid juga. Kat sab lah tu. Cerita bisnes, cerita apa sikit-sikit tu boleh lah, tak? Apa khabar, tanya, okey. Tetapi jangan sampai perkara di atas masjid ini menghilangkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menegur sahabat tadi kerana apa? Mungkin ketawa, mungkin bergurau, mungkin tak kena pada caranya dan adabnya ketika berada di atas masjid. Dan biarlah di atas masjid ini, kurang-kurang kalau tidak duduk berzikir, kita duduk berfikir. Duduk di atas rumah Allah ni, kalau tidak duduk berzikir, beribadat, kita duduk berfikir. Apa kita fikir? Ya Allah, kau panjangkan umur aku, kau leka aku ni macam-macam dosa kita, salah kita, kelemahan kita. Kita duduk berfikir. Itu yang kata-kata hukama. Dia kata berfikir sejenak kadang-kadang dia punya pahalanya, dia punya ganjarannya lebih baik daripada beramal 1000 bulan, 1000 tahun. Kenapa? Kerana dengan berfikir kadang-kadang manusia boleh mengubah cara hidup. Berfikir tuan-tuan, kita fikir, duduk kejap, ya Allah, apa salah aku, apa dosa aku, apa kurang aku, apa silap aku. Ini kita lihat di atas rumah Allah ni. Kalau boleh, kalau tak dapat nak berzikir, fikirlah tuan-tuan, pandang gelap mata kita, ya Allah, banyak dosa, banyak silap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, mereka ditegur oleh Nabi SAW dengan katanya, Nabi, sekalaulah kamu banyak orang kata perkara-perkara tadi, ketawa dan sebagainya, dan kamu mengingat perkara yang akan memutuskan, fa'aksiru hazimal lazzan, kata la syaghaltum amma ara fa'aksiru. Apa ni kata Nabi SAW? Kalaulah kamu mengetahui ada perkara yang akan memutuskan daripada kelazatan-kelazatan dunia ini, nescaya kamu tidak akan kecewa, kamu tidak akan bergurau, kamu tak akan ketawa berdekah-dekah. Itu kata Nabi SAW dalam satu ayat lain. Kalau mereka tahu apa yang ada di hadapan itu, azab, siksaan, apa suka semua, yang ada pada kita apa? Akan kurang ketawa, banyak menangis. Tapi kita hari ni macam, kadang-kadang depan mayat pun kita ketawa, tak? Depan mayat pun boleh gurau lagi. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi kalau kata Nabi, kalau manusia tahu apa yang ada di hadapannya, azab siksaan Allah, apa yang ada orang kata sukarnya, sudah pasti manusia akan banyak menangis, kurang ketawa. Tetapi kita hari ini, kita dilekakan tuan-tuan. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut dan mengingati perkara-perkara yang memutuskan kamu daripada kelazatan kamu dan menghilangkan perasaan kesenangan, tentulah peringatan mengenainya akan menghalang kamu daripada melakukan yang demikian. Itu kata Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW lagi, maka hendaklah kamu selalu, maka kata Nabi SAW, fa'aksiru zikra hazimil lazzat, maka hendaklah kamu selalu mengingati dan menyebut perkara-perkara yang memusnahkan atau yang memutuskan kamu daripada kelazatan. Ini dipanggil apa tuan-tuan?
zikril maut, mengingati mati. Yang salah pada kita apa tuan-tuan? Minta mati. Itu salah. Minta mati ataupun apa? Berusaha kepada mati sampai wa na'uzubillah hari ni bunuh diri. Makan racun, kecewa. Hari ni tuan-tuan, kalau manusia yang tidak ada kekuatan diri, tidak ada bekalan keimanan dengan ujian yang mereka hadapi, wa na'uzubillah. Kes-kes jenayah bunuh diri dalam tempoh COVID-19 ni tuan-tuan meningkat. Kalau ikut puratanya satu hari macam satu kes, kalau kata polis dari sudut dah sampai orang kata 300. Daripada bulan 3 hari tu sekarang dah hampir 300 dah. Ada yang kecewa kerana perniagaan tak lancar, ada yang kecewa kerana sakit, ada yang kecewa kerana dikejar hutang, ada yang kecewa kerana diberhentikan kerja, ada yang kecewa kerana macam-macam lah. Habis kecewa tak dapat balik jumpa isteri anak pun kecewa juga. Wa na'uzubillah. Ini bergantung pada apa tuan-tuan? Keimanan. Dan bunuh diri adalah satu amalan yang ditegah oleh Islam sebagai satu dosa besar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh diri, wa na'uzubillah, dengan cara apa? Dengan cara minum racun, dengan cara menikam, dengan cara terjun, dengan cara apa-apa cara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan kematian, cara kematian orang itu, di azabnya hari akhirat, dia akan berulang-ulang melakukan perkara itu. Kalau kata dia mati bunuh diri kerana minum racun, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan, azab pada dia apa dia? Dia akan minum racun. Lepas tu mati, bukan mati betul, mati akan bangkit balik, minum lagi, bangkit balik, minum lagi. Allah akan buat seperti itu. Azab dia akan dilalui seperti itu. Barang siapa yang bunuh diri sampai bunuh, terjun, orang kata gunung, naik bangunan apa semua, dia akan melakukan di akhirat nanti amalan itu sebagai balasan yang dilakukan. Wa na'uzubillah. Berkekalan sampai bila? Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang menentukan rahmatnya. Sampai bila? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati membunuh diri, maka mereka akan melakukan apa yang dilakukan di dunia ini seperti mana di akhirat nanti. Di akhirat nanti dia akan lakukan seperti mana dilakukan di dunia, berulang-ulang kali. Tidak ada kesudahan. Wa na'uzubillah tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu segera ataupun banyak menyebut dan perkara-perkara dan mengingatkan kamu daripada menghilangkan perasaan ataupun memutuskan kesedapan kehidupan ini. Apakah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang memutuskan kesedapan? Iaitu dengan mengingati mati. Dunia ni sedap tuan-tuan. Tak sedap. Tengah-tengah makan kita ingat mati macam. Tengah makan durian, kawan aku hari tu meninggal makan durian. Agak-agak terhenti tak kita tuan-tuan? Tengah pandu 1819 tak? Mak teringat, aku ni bawa siapa? Belakang ni ada anak, isteri apa semua. Jawabnya slow balik kenderaan tuan-tuan. Tengok kenderaan, laju kita ni. Kenapa? Tu ya Allah, aku ni out of control sekarang. Kemungkinan kelajuan yang kita pandu tadi boleh membawa kebinasaan. Ini tuan-tuan. Kalau tak, sedap satu kereta baru, lagi laju 12 pergi 14 pergi 16 pergi 18 pergi 200. Macam. Kalau tak ingat tuan-tuan, kita ada anak bini, kita ada tanggungjawab, kita ada kewajipan, kita ni datangkan kemudaratan. Mungkin kita tak mudaratkan diri kita, hari ni apa dia tuan? Kita mudaratkan orang lain. Kita menjadi kemasalah kepada orang lain. Ini yang kita takut juga. Kalau dari sudut kemalangan hari ni tuan-tuan, bukan kita, orang lain yang susah kerana kita. Kata sikit ajalah tuan-tuan, kita nak masuk kiri, masuk kanan, tak apa signal lah macam. Kita tak letak signal kiri, tak letak signal kanan, main masuk aja. Agak orang belakang macam mana? Akhirnya orang belakang sesat barat tuan-tuan. Jadi akhirnya kita ini menjadi penyebab kepada orang lain.
Ini yang konteks Islam dia panggil la darar wala dirar. Kalau kita tidak boleh memudaratkan kepada diri kita, kita juga tidak boleh menyusahkan atau mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Akhirnya kalau kita kata hari ni, kalau kita kata alah, memandu kita bukan hukum Quran, tapi mematuhi undang-undang yang dibuat oleh dunia, oleh manusia, akhirnya kewajipan tak kita follow, tuan-tuan? Wajib tak kita follow, kita ikut? Wajib. Kenapa? Kalau kita tak ikut, kerana itu telah diperakui, dah disepakati oleh masyarakat. Merah berhenti, kuning orang kata berhati-hati, bersedia untuk berhenti, hijau teruskan jalan. Tapi kita patah balik, hijau kita laju, kuning kita lagi laju, merah kita langgau. Macam hukum tu hukum adat, hukum yang masyarakat terima sebagai satu peraturan sejagat. Jawabnya wajib kita taat. Kalau tidak semua orang terima, kita tak terima, apa akan jadi? Tak boleh lah. Kita akan suruh lantak engkau lah. Lepas tu kita jalan macam ke sana, kita menyonsang ke sini. Jawabnya apa? Banyak kan kes keluar gambar video, mabuk ke, hilang kawalan ke, hilang ingatan ke. Sampai satu peringkat kita pun muhasabah, aku ni dah 80, 85, boleh lagi ke bawa kereta? Jawabnya kalau dah bawa kereta sampai satu peringkat lupa garis panduan, pemanduan, jawabnya apa? Ketika itu bukan kata itu wajib tak bawa kereta. Haram kita pula bawa kereta. Kenapa? Takut memudaratkan orang lain. Kita dah lupa peraturan. Ramai kes berlaku, tuan-tuan. Kita nak ingatkan dalam kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, hendaklah kamu mengingati dan menyebut perkara yang boleh memusnah dan menghilangkan kamu daripada mengingati kelazatan, iaitu yang memutuskan kelazatan tadi ialah bila kita mengingati mati. Kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari ada kubur akan menyeru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengingati mati, kata Nabi, tiap-tiap hari kita aja tak dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yawmun illa takallama fayaqul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengingati mati, sesungguhnya kubur akan mengata pada setiap hari dengan kata-katanya, ana baitun ghurbah. Ana baitun ghurbah. Kita je tak dengar. Apa kata kubur? Akulah rumah tempat kamu yang berdagang ini. Kata kubur, akulah rumah tempat kamu berdagang. Kita tinggalkan segala apa? Anak, isteri, harta, keluarga, semua kita tinggalkan. Akhirnya kita masuklah berdagang di alam barzah yang penuh kegelapan dan kesorangan diri. Alam barzah, satu di antara lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu adalah rumah yang pertama daripada rumah-rumah lain di akhirat. Kubur perhentian sementara kita, sementara menunggu kebangkitan di yaumul mahsyar. Kata Nabi, dia adalah tempat perhentian yang pertama sebelum kita berjumpa dengan perhentian di akhirat. Sebelum kita dibangkitkan daripada alam kubur, disitulah kita akan transit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana di alam kubur? Fa in naja minhu fama ba'du aisara minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu selamat daripada azab, siksaan dan huru-hara yang menakutkan di alam kubur, maka selepas itu dia akan mudah. Apa yang selamat di antara tanda-tanda orang kata bagaimana agaknya kebangkitan seorang insan tadi di alam, di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, dari bangkit daripada kuburnya, kata Nabi, ialah keadaan di kuburnya. Dalam satu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kuburnya apa? Kuburnya sempit.
kuburnya gelap, kuburnya penuh dengan ular berbisa. Apakah yang menentukan kubur itu gelap, kubur itu sempit, kubur itu wangi, kubur itu luas, kubur itu apa? Dia akan bergantung kepada amalan dan keimanan kita semasa hidup di dunia. Ini tuan-tuan kubur kita tu semua saiznya sama. Ada yang dapat istimewa? Tak ada kan? Semua dapat 3 kali 6 dalam berapa? 7 lah katakan. 3 kali 6 kali 7. Itulah saiz kita. Ada yang nak beli 2 lot. Ada yang nak minta 2 lot. Minta 2 lot, kena tanya kenapa nak minta 2 lot. Lebih-lebih sikit saiz kita besar. Dapatlah sikit, lebih sikit. Tapi itulah urufnya. 3 kali 6 kali 7, nambah sikit adalah orang 6 kaki 5 inci yang kena cari kuburnya yang itu. Tapi orang Malaysia purata 6 kaki lah. 3 kali 6 itulah kita dilahatkan, kita dimasukkan di liang lahat kita. Sifat liang lahat kita apa dia? Sempit. Adakah sempit tadi kerana sempitnya kita? Adakah luas tadi kerana kubur kita luas? Tidak, tuan-tuan. Yang sempit kubur tadi ialah kerana iman, amalan kita semasa hidup. Yang kubur tadi semuanya gelap, letaklah spotlight ke apa ke dalam, tuan-tuan ni. Sampai orang bukan Islam fikir tau macam mana azab alam barzah ni. Dia letak apa, tuan-tuan? Letak CCTV. Letak CCTV. Betul ke ada alam barzah punya ujian? Tak nampak, tuan-tuan. Ni ceritanya apa? Alam gaib. Perkara gaib. Letak jenazah, katakanlah, kan orang bukan Islam kadang-kadang dia letak sampai bertahun-tahun dalam apa? Dalam peti, dalam keranda, letak dalam rumah. Dia kata tak nampak pun bapa aku kena azab macam. Itu tak apa kalau kaum Troja. Pernah tengok kaum Troja di Indonesia? Kaum Troja di Indonesia ni dia ada satu amalan. Mayat tiap-tiap tahun buat balik, mandi balik. Pagi-pagi tu dia letak yang sampai simpan dalam rumah pun ada. Simpan dalam rumah, pagi dia letakkan rokok, letak pasang isap rokok, letakkan mandi, rokok, sarapan, apa semua dia buat macam tu. Itu kepercayaan dia. Dia kata tak nampak pun mak dia kena azab. Salinkan baju, hujung tahun kita buat tahlil arwah, dia angkat mayat buat balik rumah, mandikan balik, salinkan pakai balik, tuan-tuan. Itu kepercayaan dia. Dia tu tak nampak pun apa-apa azab kubur. Ini alam barzah, kita tak nampak. Itu rahsia Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjaya dalam ketika di alam dan mudah urusannya di alam kubur, maka urusannya akan mudahlah pada yang berikut-berikutnya. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya kebangkitan kita daripada alam kubur menuju ke alam barzah. Yang mudahnya nanti kita akan berhimpun di padang mahsyar. Yang mudahnya nanti kita akan melalui proses timbangan amal. Yang mudahnya nanti kita akan melalui neraca mizan. Yang mudahnya nanti kita akan melepasi titian siratal mustaqim. Semua itu adalah bergantung kepada amalan, keimanan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Kata Nabi SAW, fa in naja minhu fama ba'du aisara minhu. Barang siapa yang berjaya dalam ujian, dalam keadaan azab kubur, maka dia akan lepaslah dan berjayalah selepas itu, dan akan mudahlah urusannya. Wa illam yanju minhu ba'da ashaddu minhu. Dan kata Nabi SAW, dan jika ia tidak selamat daripada azab ataupun ujian fitnah alam barzah, maka di tempat yang lain dia akan melalui dengan lebih dahsyat. Dengan lebih dahsyat lagi. Ini yang kita takut, tuan-tuan, azab siksaan Allah. Yang kita takut lagi bukan alam barzah, di dunia lagi pun dah nasib tak baik kita, tuan-tuan, dah macam tendang bola dah. Tak sana, tak nak sini, tak nak anak, tak nak seorang, tak nak semua. Dunia pun wa na'uzubillah, kita takut, tuan-tuan. Ini yang kita minta dalam kehidupan
kita akan pasti berlaku kematian. Apa yang kita harapkan, kita selalu minta pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kau matikanlah kami ini dalam keadaan husnul khatimah. Banyak tanda-tanda orang kata kematian yang sifatnya husnul khatimah. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, maka kata Nabi akan diselamatkan daripada azab api neraka. Orang yang mati dalam keadaan orang kata dahinya berpeluh, orang yang mati dalam keadaan orang kata mempertahankan agama, orang yang mati dalam keadaan orang kata melahirkan, orang kata syahid ni syahid akhirat, mati dalam keadaan menuntut ilmu, nanti mati dalam keadaan orang kata melahirkan anak, mati dalam kemalangan, mati dalam terbakau, mati dalam lemas. Orang ini tuan-tuan, bukan dia bunuh diri, tapi dia mati ditakdirkan dengan kemalangan-kemalangan bencana yang berlaku. Itu juga di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu mati dalam keadaan mendapat pahala syahid. Syahid bukan syahid akhirat, tapi syahid dunia, tetapi syahid akhirat. Ini tanda-tanda kematian yang disebut dengan kematian husnul khatimah. Mati kematian dalam keadaan orang kata tengah sujud, kematian tengah baca Quran, kematian tengah tawaf, kematian tengah orang kata kita macam-macam tuan-tuan. Kematian-kematian yang berada dalam keadaan yang tempatnya baik, suasananya baik, orang kata keadaannya baik. Katakanlah tak minta duduk kuliah subuh ni, tak duduk tadi dah sembahyang subuh, duduk terus keras sandau. Banyak kes berlaku. Allahu akbar, Bilal azan subuh, tengah azan asyhadu an la ilaha, masuk asyhadu anna Muhammadan, dah tak dengar suara lagi dah. Mikrofon rosak ke? Tak, rupa Bilal dah tombang dah. Lepas asyhadu an la ilaha illallah. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Orang yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati dengan akhir kalamnya tak ada kalimat lain yang diucap, la ilaha illallah, Allah menjanjikan dengan janji syurga. Ini yang tuan-tuan kita tak tahu bagaimana nasib kita tuan-tuan. Katakanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, rumah akan yang berkata kepada kita, kubur akan berkata kepada kita dan menyeru kepada kita, akulah rumah tempat kamu berdagang. Sifat kubur yang sempit, sifat kubur yang gelap, sifat kubur yang apa semua, maka disitulah kita akan kesorangan. Yang datang hantar kita hari itu dengan anak penak, dengan apa semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, apabila mengiringi jenazah ke kubur, ada 3 perkara yang akan mengiringinya. Yang mengiringinya, yang pertama ialah ahli keluarganya. Yang mengiringinya harta bendanya. Yang mengiringi jenazah kita nanti ialah amalan kita. Maka kata Nabi, 2 akan balik, 1 sahaja yang akan kekal bersama kita. Apa yang akan balik? Keluarga, anak, isteri, suami, adik-beradik, mak, bapak, semua balik. Habis-habis dia duduk 1 jam, lepas tu balik. Lagi ribut, lagilah cepat dia balik. Lagi malam, cepatlah dia balik. Selesai ke bumi, baliklah dia. Yang kedua, yang menghantar kita ialah harta kita, kereta kita lah, apa semua, balik juga tuan-tuan. Yang tinggal hanya amalan yang bersama dengan kita, yang menempani kita. Itu yang kita selalu berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita baca doa khatam Quran apa dia? Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'ah wa ilan nari nura. Yang menjadi penawar atau peneman kepada kita di akhirat nanti siapa? Quran yang kita baca tadi. Quran yang kita baca akan menjadi penyelamat kepada kita.
Yang kita dia akan dipandu menjadi panduan kepada kita. Kita berdoa, ya Allah, jadilah Quran yang aku baca ini sebagai teman ketika di akhirat nanti, di alam barzakh. Dia akan menemani kita. Dia akan menjadi pendinding kepada kita daripada siksaan azab api neraka. Dia akan jadi kita pandu, cahaya ketika kita berada dalam kegelapan di alam barzakh. Itulah Quran sifatnya. Dan dia akan menjadi, orang kata, segala-galanya di dalam kehidupan yang berbekalkan Al-Quran. Yang itu kita minta. Tuan-tuan baca balik doa Quran, yang bila kita khatam Quran, ya Allah, itu yang kita minta pada Allah. Quran menjadi peneman kepada kita di akhirat. Satu. Amalan-amalan kita menjadi pendinding, peneman ketika berada di alam barzakh. Akulah rumah kamu yang dagang. Ketika itu kita akan kesorangan. Dan akulah rumah kamu yang sunyi sepi. Tak ada lagi lah bunyi TV, tak ada lah jadi bunyi handphone, tak ada lah kiok-miok anak penak, kita tinggal seorang-seorang aja, tuan-tuan. Dan akulah rumah kamu yang penuh dengan tanah. Kita akan dihempit oleh tanah. Kita akan dihempit. Sampai satu peringkat, kata ada satu hadis Nabi SAW, tulang rusuk kita ni akan, ini sekarang tulang rusuk kita macam ni kan, di akhirat nanti, di alam barzakh, tulang rusuk kita akan menghempit kita. Kata mendap tanah, jawabnya kita apa? Hancurlah. Kita dah tak ada apa lagi dah, terpisah roh dengan jasad. Bererti kalau istilah benda yang lain, manusia dipanggil mayat, kalau haiwan dipanggil apa? Bangkai dah. Berapa lama mayat kalau tak ditanam, dibiarkan atas tanah, tuan-tuan? Berapa lama agak-agak busuk kita? Sekejap saja. Itu sebab sifat manusia, sifat makhluk, antaranya kalau berlaku kematian, jangan dibakau. Hak bakau ni bukan hak manusia. Hak bakau ni hak Allah. Kucing mati, nak bakau, nak tanam? Tanam. Lembu mati, nak bakau, nak tanam? Tanam, tuan-tuan. Manusia mati, tanam. Hatta kalau ada mayat, tuan-tuan, ada mayat yang tak dituntut di hospital, kita akan tengok bagaimana qarinah. Kalau tidak ada pihak yang menuntut, tak ada bukti apa agama dan pegangan, jenazah itu akhirnya kita akan kebumikan cara Islam juga. Kita akan kebumikan cara Islam. Kecuali kalau ada pihak menuntut. Yang menuntut tu siapa? Dia kata saya waris dia. Apa agama? Hindu. Silakan ambil. Bukti waris ada. Ini IC apa semua, okey, terimalah, hospital akan serahkan. Lagi kalau ikut, kadang-kadang ada qarinah pula. Dia ni tak Islam ke tak Islam. Kalau doktor kata memang ustaz dia masuk itu. Tapi kalau mati tak tahu apa punca. Tapi qarinah dia tak ada. Nak sabit dia Islam ke tak Islam, Islam ke tak Islam. Tengok aja yang lelaki, tengok dulu. Apa agak-agak yang nak menentukan Islam tak Islam? Akhirnya kita tengok pada apa? Kemaluan dia. Kalau dia berkhitan, jawabnya apa? Kebarangkalian dia sebagai seorang Muslim itu kuat. Kenapa? Orang Islam aja ada mensyariatkan berkhitan. Dalam konteks Malaysia lah. Orang Islam aja yang banyak berkhitan. 90, orang kata 100% boleh kata. Yang bukan Islam mungkin 2-3% atau 20-30% saja yang berkhitan. Jadi kita tengok qarinah, oh tadi. Yang kedua, tengok badannya tak ada apa, tak ada tatu, tak ada apa. Qarinah juga. Oh ini mungkin mayat orang Islam. Kenapa tak ada bekas tatu, tak ada apa kan? Tapi kalau bertatu juga, kita pun tak boleh kata dia tak Islam. Kenapa? Mungkin dia convert. Mungkin itu. Jadi dalam kes-kes ini, tuan-tuan, akhirnya kita akan banyak kes ni, tiap-tiap bulan kita akan terima daripada hospital jenazah yang tidak dituntut, yang tidak tentu di mana agamanya, yang tidak dapat dibuktikan. Agak-agak apa keputusan kita, tuan-tuan? Keputusan kami kebanyakan pada pandangan kami, jenazah itu mesti dikebumikan secara Islam. Sebab apa kita kebumikan secara Islam? Pertama, tak ada bukti. Yang kita takut, andai tadi jenazah tadi Islam,
tapi tidak diuruskan cara Islam, siapa yang berdosa? Kita lah. Kenapa? Hak yang hidup pada yang mati tidak dapat kita sempurnakan. Tak lepas tadi fardu kifayah kita. Bila fardu kifayah tak lepas, dia jadi apa tuan-tuan? Fardu ain. Jangan kata bila fardu kifayah tak lepas tak apa. Tak, bila fardu kifayah tidak lepas, dia akan menjadi fardu ain. Sembahyang jenazah. Apa hukum sembahyang jenazah? Fardu kifayah. Tapi kalau satu orang dalam kampung Tanjung Minyak tak sembahyangkan jenazah tadi, dah lepas tidak fardu kifayah kita? Tidak, dia dah jadi fardu ain. Mesti ada semua orang atau salah seorang akan keluar tampil untuk selesaikan tadi. Kalau tidak, fardu kifayah tadi tidak selesai, dosa tertanggung pada semua, katakanlah. Artinya dengan kata fardu kifayah, bila seorang dah selesai, alhamdulillah, jenazah tadi berapa orang sembahyangkan? Imam dengan Bilal aja, selesailah. Jawabnya dah selesailah jenazah tadi kepada yang hidup. Dan yang kedua, pada kita akan kebumikan secara Islam. Alasan yang kedua, ini pegang pada keputusan muzakarah, iaitu kita berada dalam negeri yang dipanggil majoritinya Darul Islam, majoritinya umat Islam. Jadi kita ni orang kata majoriti, kita umat Islam. Katakanlah berlaku kematian di Bangladesh, tengok, ataupun kita tengok wajah ni simple aja, dia kata, ustaz, yang kami tahu dia ni warga negara Bangladesh. Kalau Bangladesh, jawabnya apa? Kat sini kan main Bangladesh kan, tak tahu, seorang tak tahu, nama tak ada, pasport tak ada, masuk pula, tapi tengok memang kita tahu dia Bangladesh. Tengok wajah, dia kata ini Bangladesh ni, dia kata. Kalau Bangladesh pada kita macam 99%. Karinah je 99% warga Bangladesh tu Islam. Kalau ada pun 1-2% mungkin Hindu atau Buddha, tapi 99. Datanglah mangsa tu daripada Mesir, katakanlah. Tengok mayat ni tak tuntut ni, Mesir agaknya ni. Tengok, oh, dia kata memang betul, ini muka wajahnya Mesir. Mesir dah pastilah. Jadi kalau kita lihat dari keputusan Jawatankuasa Fatwa, iaitu salah satu alasan yang kedua, iaitu kenapa selain daripada qarinah yang dijadikan sebagai illah kenapa jenazah tadi kena diuruskan secara Islam, iaitu dia mati dalam keadaan tempat majoriti umat Islam. Jenazah kita jumpalah kata kawasan kilang Tanjung Minyak. Kawasan Tanjung Minyak ni banyak Islam ke tak Islam? Banyak Islam. Jadi kita ambil alasan yang tadi, akhirnya jenazah tadi kebanyakan yang tidak dituntut di hospital, tidak ada bukti yang kata dia tidak ada agama yang selain daripada Islam, dia tak ada bukti agama dia sebagai Islam, tapi kita putuskan jenazah tadi diuruskan, dikebumikan secara Islam. Kalaulah kata jenazah tadi tidak Islam, tapi kita uruskan cara Islam, rugi ke? Tak salah, tuan-tuan. Hatta kalau kita pula dah tahu dia tu bukan Islam, tapi tak ada pihak yang menuntut untuk dia diuruskan oleh pengikut agamanya, apa tanggungjawab kita, tuan-tuan? Jenazah tadi tetap juga kena uruskan. Tak boleh kita, oh, oleh kerana jawatankuasa lembaga masjid tahu ni Hindu, tak ada siapa nak tuntut. Orang Hindu, persatuan Hindu pun tak ada tuntut, orang Hindu pun tak tuntut. Okeylah, kita buat upacara bakau kat masjid ni, boleh tak? Maksud kita tahu dia Hindu, boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Jenazah seorang Hindu jangan dibakau kalau sampai kat tangan kita. Kita tetap kena tanamkan, kita tetap kena kebumikan, kita tetap kena mandikan, kita tetap kena kapankan. Yang tak ada pada kita oleh kerana kita tahu dia tak Islam, yang tak ada pada kita tak boleh semayang saja. Sebagai makhluk, jawabnya kena dihormati jenazah itu. Kenapa? Sifat manusia, hidup atau mati manusia ini dimuliakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluk manusia, walaqad qarramna bani Adam, Allah telah muliakan Bani Adam. Kita ni Allah muliakan penciptaan kita. Yang menentu mulia tak mulia di sisi Allah lebih apa dia? Ketakwaan, iman dan
taqwa. Tetapi secara keseluruhannya, akhirnya semua makhluk ni yang Islam tak Islam, kalau mati dia kembali pada siapa tuan-tuan? Islam tak Islam, kalau hidup mungkin kita kata dia beriman tak beriman, tapi kalau mati dia kembali pada siapa? Kembali pada Allah tuan-tuan. Yang dia degil tak nak beriman, dia degil engkar, dia degil orang kata itu tak apa. Itu dunia. Di akhirat dia tetap kembali pada penciptanya yang sebenar dan mutlak, walaupun di dunia dia tidak mengiman dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dia mati, pemilik mutlaknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak menghukum apa yang telah dilakukan. Orang yang kafir atau yang tak kafir, semuanya kembali kepada Allah. Jangan kata yang kafir kembali pada agama dia, itu pada pengurusan, tetapi pada sebenar kembali kepada Allah. Kembali pada Allah. Allah lah pencipta dia yang sebenar. Dialah yang akan menyaksikan apa yang dijanjikan, diberikan amaran dan peringatan semasa hidup di dunia, sama ada dia taat atau tidak taat. Kalau dia taat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalannya daripada tangan kanan, mudahlah dia. Adapun orang yang penuh dengan maksiat wa dosa, wa na'udzubillah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah orang yang mensucikan hatinya, wa na'udzubillah, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorkan buku kehidupan kita semasa hidup di dunia, wa na'udzubillah, tidak beriman kepada Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil apa innal ladzina kafaru apa Ustaz Mam? Surah Lam yakunil ladzi, ya tak? Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dan tidak melakukan amal saleh, kata Allah, dia akan dapat syarrul bariyah. Nak ceritanya bukan pasal syarrul bariyah, barul bariyah, balasan baik atau balasan buruk, kepada siapa dia akan dikembalikan? Semua makhluk akan dikembalikan kepada penciptanya yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itulah kalau kita dari sudut muzakarah fatwa telah putuskan mana-mana jenazah yang tidak, kita akan putuskan. Dan mana-mana kes, tiap-tiap bulan kita ada 3-4 kes tuan-tuan, jenazah yang tidak bertuntut. Baru ni ada satu kes jenazah tidak bertuntut. Agak-agak berapa tahun tuan-tuan? Saya pun terkejut. 18 tahun. 18 tahun jenazah masih belum dikebumikan lagi. Rupanya kesnya kes bunuh. Pegawai penyiasat dengan pegawai forensik, orang kata tak dapat menutup kes tadi. Pegawai penyiasat bertukar tangan. Ceritanya jenazah tu separuh jumpa kat Melaka, separuh jumpa kat Negeri Sembilan. Jadi ada 2 pegawai penyiasat buka kes. Forensik pun akhirnya tahun 18 tahun tuan-tuan. Baru minggu lepas kita putuskan jenazah tadi dikebumikan. Nak mengesahkan mayat yang dah 18 tahun. Tewas juga kita tuan-tuan ni, baunya apa semua. Rupa tersimpan dalam bilik mayat selama 18 tahun. Dah pun kita selesaikan pada minggu lepas, dikebumikan secara Islam. 18 tahun mayat tidak diuruskan. Kita pun tak tahu apa agama dia, tapi kita lihat qarinah dia tu ada, kata Puan-Puan mungkin berbangsa Bangladesh atau India tuan-tuan Okey, akulah rumah kamu yang dagang, akulah rumah kamu yang kini sepi, akulah rumah kamu yang penuh dengan tanah, akulah rumah kamu yang penuh dengan ulat. Maka apabila hamba Allah itu yang mukmin dikebumikan, maka berkatalah kubur kepadanya, dipersilakan segala hormatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sebenarnya engkau adalah kepadaku kekasih-kasih orang yang berjalan di atasku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu masuk kepada matinya dalam keadaan mati yang beriman, maka kubur akan mengatakan selamat datang. Selamat datang. Engkaulah tetamu yang engkau akan berjalan di atas rumah
atas kubur ini, kata kubur tadi, dan dipersilakan dengan hormatnya, sebenarnya engkau adalah kepadaku sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku. Dan apabila orang tadi pula matinya dalam keadaan diserahkan kepadaku dalam keadaan yang tidak beriman, dalam kata yang lain, iaitu matinya dalam keadaan yang tidak diredai atau mati yang tidak beriman, maka berkatalah kubur, sedialah tempat kamu dengan azab siksaan, sebuah pintu yang amat dahsyat, yang menjunam daripada bawah tadi. Maka kubur akan mengatakan yang demikian. Tetapi kalau ianya mati dalam keadaan yang beriman, maka kubur akan menjanjikan, mengucapkan selamat datang kepadanya, dan ia akan diberikan dengan nikmat-nikmat yang hidup, sebau udara dan harum dan sebagainya. Dan sebaliknya, orang yang berdosa atau orang yang kafir dikebumikan, maka berkatalah kubur kepadanya, tidak layak engkau disambut dan dipersilakan. Ketahuilah, sebenarnya engkau kepadaku adalah sebenci-benci orang yang berjalan di atasku. Wa na'udzubillah, tuan-tuan, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah kehidupan yang bersifat sementara. Bersiaplah kita untuk menghadapi satu detik yang namanya kematian. Itulah yang nak saya sampaikan, tuan-tuan. Yang pasti semuanya akan bertemu saat itu. Apa yang kita minta, biarlah pertemuan itu ialah pertemuan yang dinamakan dengan husnul khatimah. Biarlah pengakhiran hidup kita tadi, dengan kata lain, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Biarlah pengakhiran hidup kita tadi, kita minta pada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Biarlah pengakhiran hidup kita tadi dengan satu azab yang amat takut, yang namanya sakaratil maut. Biarlah kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami daripada azab, siksaan atau ujian yang namanya sakaratil maut. Wallahu alam, tuan-tuan. Moga yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang penyampaian saya adalah kelemahan saya. InsyaAllah itulah kehidupan kita yang bersifat sementara ini. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah, pencipta mutlak kita yang sebenar, InsyaAllah, tuan-tuan. Dan dunia ini yang bersifat sementara adalah tempat sebaik-baik untuk kita beramal. Yang Nabi menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk kita bercocok tanam, yang hasilnya untuk kita tuai di akhirat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kalau tidak menanam, jawabnya apa? Tak menuailah kita. Tak ada hasil lah yang hendak kita tuai. Apakah yang hendak kita tuai di dunia ini? Kita tuai diri atau kehidupan kita di dunia ini dengan berbekalkan keimanan. Beriman kepada Allah, menjauhkan diri daripada kesyirikan dan kekufuran, kekafiran, tuan-tuan. Yang kedua, kita bekalkan, kita tanamkan, kita semaikan dengan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah, menjauhkan perkara-perkara dosa dan maksiat. Apa lagi yang kita bekalkan untuk kita tanam di dunia ini? Untuk kita hidup bersama manusia dalam keadaan penuh kasih sayang, hormat, menghormati, supaya orang kata dengan akhlak-akhlak yang terpuji sesama manusia. Jangan sampai sesama manusia kita tidak selesai bagaimana kita hendak selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebahagian kehidupan kita di alam barzakh bergantung sejauh mana urusan kita dengan manusia. Kalau sebagai anak, jawabnya apa? Ridallah tahta ridha walidain. Keredaan Allah tergantung pada keredaan kedua ibu bapa. Kalau sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri,
Jawabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi, apabila seorang perempuan tadi isterinya bersembahyang, berpuasa, berzakat, sebenarnya tak cukup 5 rukun tadi. Dia ada satu tambahan kepada orang perempuan, bila dia mentaati suaminya. Itu hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana seorang suami pula? Macam mana pun baik kita dengan Allah apa semua, dengan anak dan isteri kita selesai tidak? Maka itu menjadi beban dan tanggungjawab kita di akhirat nanti. Apakah kita telah menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan? Bagaimana kalau kita sebagai seorang pemimpin? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang pemimpin dalam keadaan apa? Dalam keadaan menipu, dalam keadaan menganiaya orang lain, wa na'udzubillah, azabnya amat pedih. Walaupun dia baik sembahyang, puasa, haji, tapi dalam keadaan dia memberikan kuasa dalam keadaan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengajanji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, api nerakalah balasannya. Ini tuan-tuan, artinya siapa pun kita, baik macam mana pun amalan, tetapi ada hubungan manusia juga menjadi penentu kepada azab, sukar ataupun tidak kita di alam barzakh dan yaumul qiyamah kita. Jadi sebelum kita pejamkan mata kita dengan Allah ada konsep taubat. Tetapi antara kita dengan manusia, minta maaf, bagi maaf, minta halal, bagi halal. Selesailah orang kata tanggungjawab kita. Sebagai suami katakanlah, adakah kita suami yang sempurna pada isteri dan anak-anak kita? Tak juga. Muhasabah banyak kurang kita. Sebagai isteri, muhasabah balik sebagai isteri dan ibu pada anak-anak, agak-agak sempurna ke kerja kita? Ikhlas ke? Tak juga. Tapi yang akhirnya konsepnya lisaiha radiyah. Apa yang telah diberikan peluang kepada kita semasa beramal di dunia ini, lisaiha radiyah. Sifat orang yang beriman, dia redha dengan apa yang telah diberikan peluang nikmat kepada kita sepanjang hidup di dunia ini. Wallahu alam. Moga yang baik datang dari Allah, kekurangan adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا